Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Jami' At-Tirmidzi ataupun Sunan At-Tirmidzi 109. Tapi oleh kerana hadis 109 itu pun masih di bawah ni ya, di bawah bab ke-80, masih lagi di bawah bab ke-80. Di bawah bab ke-80 ni ada dua hadis, 108, 109. Jadi 108 tu kita sebenarnya sudah bincangkan, saya ingat saya. 109 belum lagi. Dan di sana sini di celah-celah tu saya punya nota dulu dah bagi dah. Nota yang sama, cuma saya ada tokok tambah di sana sini. Dan dari segi kedudukan komentar Imam Tirmidzi itu saya tukar sedikit. Yang berada selepas daripada 109 ini saya letakkan selepas 108 sebab ia berkaitan dengan hadis 108. Dan celah tu nota pun saya ada tambah di sana sini. Jadi saya rasa eloklah kita ulang sekali lagi. Dari segi baca lah. Lepas tu setengah-setengah yang kita rasa masih segar lagi tu tak perlu diulang lah. Mana-mana yang belum baca lagi ataupun rasanya kurang jelas, kita akan bincangkan lah sebelum pergi kepada 109. Betul dah ke tu? Apa yang saya ingat tu begitulah. Betul ke begitu? 109 belum baca lagi. Betul lah yang saya sebut tu. Jadi 109 dan 108 ni di bawah bab ke-80 kedua-duanya. Jadi sebelum kita bincangkan 109, terlebih dahulu, sebab lama juga bunti hari tu, takut terlupa dah kaitannya. Jadi 109 tu di bawah bab 80 ni lah. Baik, saya bacalah terlebih dahulu. Bab maja idzal taqal khitanan wajib al-ghusl. Bab apabila dua khitan, yakni kemaluan, telah bertemu, wajiblah mandi. Wa bihi qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana al-Walid bin Muslim an al-Auza'i an Abdurrahman bin al-Qasim an abihi an Aisyah qalat idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Qala Abu Isa, yang asalnya dan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi apa semua, ini terletak selepas daripada 109. Tapi kalau kekalkan di sana, dia jadi bercelaru. Sebenarnya komentar ini berkenaan dengan Qala Abu Isa hadithu Aisyah, hadithun hasanun sahih. Qala fil bab an Abi Hurairah wa Abdullah bin Amr wa Rafi' bin Khadij. Lepas tu وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. Ini ada terjatuh lah. Tak apalah, kita baca setakat mana boleh dulu. Bab apabila dua khitan telah bertemu, wajiblah mandi. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Al-Qasim, daripada ayahnya, yakni Al-Qasim, daripada Aisyah,
Kata beliau, apabila khitan telah bertemu khitan, maka wajiblah mandi. Aku sendiri pernah melakukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami mandi junub. Ini ada yang tak kena lah. Tak apa, kita baca dulu terjemahan. Abu Isa berkata hadis Aisyah ini adalah hadis hasan sahih. Dalam bab ini juga ada riwayat daripada Abi Hurairah, Abdullah bin Amr dan Rafi' bin Khadij. Seterusnya hadis yang ke 109, Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab daripada Aisyah, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila khitan melampaui khitan, maka wajiblah mandi. Abu Isa berkata hadis ini telah diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui banyak saluran, iaitu hadis apabila khitan melampaui khitan maka wajiblah mandi. Inilah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Aisyah. Juga dari kalangan fuqaha tabi'in dan orang-orang setelah mereka seperti Sufyan ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata apabila dua khitan telah bertemu maka wajiblah mandi. Oleh kerana kita dah baca ni, cuma ada di sana sini saya tambah sedikit, yang mana dalam nota lepas tak adalah kekiranya. Di sini cuba kita perhatikan, kita tidak nak bincang banyak tentang perawi-perawinya. Cuma satu kemuskilan timbul, bagaimana Aisyah boleh cerita benda macam ni, kira-kiranya lucahlah kepada umum, sedangkan ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menceritakan benda-benda seperti ini. Ini nota yang saya tambah antaranya di sini. Di sini timbul satu kemuskilan, maaflah saya tak sempat baiki itu, tapi semuanya rasanya boleh faham tulisan rekas tu. Satu kemuskilan bahawa bagaimana Aisyah boleh menceritakan hubungan sulitnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hubungan kelamin di antaranya dengan Rasulullah sebagai suami isteri. Bagaimana dia boleh cerita? Sedangkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain tidak ada menceritakan perkara seumpama itu kepada orang ramai. Tidakkah ia bertentangan dengan hadis yang memberikan ancaman terhadap orang yang menyiarkan perkara seperti itu? Itu timbul kemuskilan. Jadi nampak perbuatan Aisyah tu bertentangan lah dengan ancaman Nabi SAW. Nabi tak benarkan cerita, orang kata, urusan dalam kelambu lah, orang kata, urusan hubungan suami isteri itu kepada orang ramai. Jadi baik, terlebih dahulu kita tengok di mana yang dikatakan sebagai hadis ancaman itu. Terlebih dahulu mari kita lihat hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang menyiarkan perhubungan kelamin di antara suami isteri. Satu, Imam Muslim dan lain-lain mengemukakan satu hadis daripada Abdurrahman bin Sa'ad. Katanya, aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyarrin nas 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Bermaksud sesungguhnya termasuk dalam kalangan manusia yang paling teruk kedudukannya di sisi Allah
pada hari kiamat kelak ialah seseorang suami yang bersetubuh dengan isterinya dan seseorang isteri yang bersetubuh dengan suaminya. Kemudian ia menyiarkan perhubungan kelaminnya dengan pasangannya kepada orang lain. Jadi ini hadis sahih. Macam mana Aisyah kata, aku sendiri pernah melakukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buat gitulah. Lalu kami mandi junub. Kira-kiranya ini satu perkara yang agak sulit lah. Tidakkah termasuk dalam ancaman tadi? Maknanya asalkan khitan melepasi khitan, bertemu khitan, maka wajiblah mandi. Tak kira sama ada terkeluar air mani semasa persetubuhan itu ataupun tidak keluar, wajib mandi juga. Gitu. Kedua-duanya tak keluarkan atau salah seorang kau, tak kira. Semuanya kena wajib mandi. Jadi dia kata aku sendiri pernah melakukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dengan cara itulah. Sampai begitu detail. Tidakkah ini termasuk dalam ancaman yang tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sedikit perbedaan pada lafaznya, hadis itu telah diriwayatkan seperti berikut. Inna min a'zamil amanati 'indallahi yawmal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Bermaksud sesungguhnya termasuk dalam pencabulan amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah seseorang suami yang bersetubuh dengan istrinya dan seseorang istri yang bersetubuh dengan suaminya. Kemudian ia menyiarkan perhubungan kelaminnya dengan pasangannya kepada orang lain. Dan ini lafaz lain lah. Berbeza sedikit lafaznya daripada yang pertama, tapi maksudnya sama. Maksudnya sama. Jadi tidak bolehkah hadis-hadis di bawah bab ke-80 yang kita sedang baca sekarang ini dijamak atau dikompromikan dengan dua hadis di atas? Tak bolehkah dijamak? Mana kita pakai kedua. Jamak tu maksudnya pakai kedua. Atau kompromi itu maksudnya taufikkan hadis. Taufikkan antara dua hadis itu. Maknanya sesuaikan kedua-dua hadis itu dengan mengatakan ini dalam keadaan ini dalam keadaan ini. Yang ancaman ini kalau dalam keadaan begini. Yang kata boleh itu kalau dalam keadaan gini. Jadi tidak bercanggah. Supaya tidak bercanggah. Kalau ada percanggahan di antara dua hadis, maka sikap ulama ialah cuba menjamakkan atau mentaufikkan kedua-duanya supaya jadi tidak bercanggah. Sebab hadis-hadis yang sahih sama juga dengan Quran juga. Dia tidak akan bercanggah antara satu dengan yang lain. Walaupun zahirnya nampak bercanggah, itu kalau kita lihat dari satu sudut lah. Tapi kalau dilihat dari sudut yang lain, sebenarnya tidak bercanggah. Begitu. Baik, para ulama hadis telah menjamak dan mentaufikkan, yakni menyesuaikan kedua-dua kelompok hadis itu dengan mengatakan hadis-hadis di bawah bab ke-80 ini yang kita baca tadilah membenarkannya apabila ada sesuatu hajat atau apabila ada sesuatu maslahat. Kita bahasa Melayu tu ambil daripada bahasa Arab, tapi dia ubah suai sedikit. Dia jadi muslihat. Sebenarnya maslahat lah. Kalau muslihat tu dengan bahasa Melayu tu dengan makna lain. Bahasa Arab yang asal tu makna lain. Yang betulnya maslahat. Mana ada kebaikan, kepentingan, keperluan dari sudut keagamaan. Itu maslahah. Kena betul lah. Kena betul.
maslahah, bukan muslihah atau muslihat. Sebab muslihat tu kalau bahasa Melayu dengan makna tipu daya. Bahasa Arab tidak dengan makna tipu daya. Itu masalah bahasa ni. Bahasa Arab yang asal tempat kita ambil tu, ikutlah maslahat ke dengan muslihat ke, tidak dengan makna tu, tak ada makna tu. Makna tipu daya tu. Tak ada. Muslihah bagus. Dengan makna orang yang melakukan islah, reformasi, melakukan pembaikan. Bagus. Cuma ia wanita perempuan, bukan lelaki. Muslihah. Muslihat, mana taklah akhir dia tu. Kalau Melayu dia jadi muslihat. Tapi muslihat Melayu tu dengan makna tipu daya. Itu lari daripada makna bahasa asal, tempat ambilan itu. Kita nak buat macam mana, dah jadi bahasa kita dah gitu. Kan? Tapi kalau nak kira yang asalnya bukan. Yang sebenarnya yang kita ambil tu banyaknya kalau ada muslihat agama tak kena macam tu. Kena baiki kalau ada maslahat agama. Maslahah ataupun maslahat agama. Itu yang betul lah. Kena baikilah. Dari segi penggunaan kita tu banyak. Yalah banyak perkara lah kalau nak baiki dalam masyarakat ini. Baik, kita tengok. Sekarang ni kita tengok Kamus Melayu. Tengok Kamus Dewan. Ni muslihat. Cuba tengok. Muslihat, daya upaya. Satu maknanya ini Arab lah, ambil daripada bahasa Arab ni. Dia tulis Arab. Satu, daya upaya ikhtiar. Itu muslihat. Satu maknanya. Yang kedua, tipu muslihat. Itu kalau tipu muslihat. Mana tipu daya, akal, hela. Itu makna muslihat tu. Yang ni lebih banyak dipakai. Yang ni lebih banyak dipakai. Ada muslihat dia tu. Atau ada tipu muslihat dia tu. Adapun ni cuba tengok. Ni contoh dia. Bermuslihat. Mempunyai muslihat. Negara itu mencapai matlamatnya dengan bermuslihat dalam hal ehwal negara lain. Dengan makna itulah. Tapi kalau kita kata maslahat, ni ada juga. Baguslah. Maslahat Arab sesuatu yang berfaedah. Yang berguna. Usaha dan sebagainya yang mendatangkan faedah. Ini betul. Kemaslahatan, kegunaan, faedah, kepentingan, kebaikan, keperluan. Ini bagus ada ni. Ini sebenarnya kalau kata yang betulnya, ini yang betul. Ada. Kedua-duanya ada. Muslihat pun ada, maslahat pun ada. Baguslah. Kalau dulu adanya muslihat saja. Maslahat tu tak ada. Cuma dia ejaan dia lah beza sedikit. Kita ni nak jaga sebutan itu, kita kata SH saya buat. Maslahat. Dia tak adalah SH. Jadi maslahat. Tapi ke mana-mana pun dah berbeza antara muslihat dengan maslahat. Sebenarnya yang asalnya bukan sin tapi sok. Jadi macam ni. Lepas tu dia tak ada lah apa ni ha tu. Macam saya ni saya tanda gini maslahat. Bukan ha. Maslahat keagamaan. Yang ni kalau kita pakai di sini maslahat faedah keagamaan. Ada faedah, ada kegunaan, ada kepentingan, ada keperluan dari segi keagamaan tu. Pada menceritakannya hadis-hadis yang melarang dan mengancam pula apabila tiada sebarang keperluan tersebut atau mana-mana pihak daripada pasangan suami isteri yang melakukan hubungan kelamin akan terganggu perasaannya dengan sebab itu. Tak boleh lah. Maknanya dia ada tempat-tempat. Macam Sayyidatina Aisyah cerita ni,
kerana sahabat-sahabat lelaki ni ramai duduk bincang. Sehingga apabila mereka nak buat keputusan dengan tepat tu, di zaman Sayyidina Umar, ini di tempat lain lah, dalam hadis yang lain lah tersebut semua ni. Sayyidina Umar akhirnya membuat keputusan bila tak ada keputusan ni tentang masalah ni. Masalah mana? Masalah kalau seseorang itu bersetubuh dengan pasangannya dan tak keluar air mani. Adakah perlu mandi atau tidak? Ada khilaf di kalangan sahabat tu. Sampai ke zaman Sayyidina Umar. Jadi akhirnya Sayyidina Umar nak keputusan lah ke mana-mana pun. Jadi salah satu cadangannya ialah para sahabat bersetuju untuk mengantar wakil pergi tanya isteri Rasulullah SAW. Jadi bila pergi tanya Aisyah, Aisyah tahu ni masalah yang jadi kemuskilan orang ramai. Pertikaian. Kalau tidak disebutkan dengan jelas, boleh jadi teruslah duduk berselisih. Itu ada keperluan. Itu maksudnya maslahat keagamaan. Sebab itu dia cerita. Jadi dalam keadaan itu tak jadi masalah. Dan untuk meyakinkan, dia kata aku sendiri melakukannya. Kalau tidak orang tak yakin pun tak takut cerita-cerita. Orang lain pun ada dengar juga hadis tu. Jadi sebab itu Imam Tirmidzi selepas ni buat bab lain. Kalau kita tengok di sini dalam ni pun sekadar terjemahan bahawa ada ni. Bab ma ja'a annal ma'a minal ma'. Bab hadis-hadis tentang air kerana terkeluar air. Maksudnya bab hadis-hadis tentang keperluan mandi junub itu adalah kerana terkeluar air. Maksudnya air mani ketika bersetubuh. Dia ada bab yang berasingan. Sebab apa? Sebab di kalangan sahabat tu ada khilaf. Jadi akhirnya dibuat kesimpulan bahawa sebab sahabat-sahabat yang kata memang Nabi membenarkan begitu. Jadi akhirnya sahabat-sahabat bila dengar Aisyah kata begitu, mereka membuat keputusan bahawa ada yang terima daripada Nabi bahawa innamal ma'u minal ma' ni, iaitu mandi baru perlu, baru wajib apabila keluar air mani, ini di permulaan Islam. Lepas itu hukum ini sudah mansukh. Thumma nuhiya anha. Kemudian ia dilarang. Kemudiannya mansukh. Akhirnya setuju begitulah. Gitu. Jadi sebab itu Aisyah cerita tadi, dia ada keperluan, bukan saja-saja nak cerita. Kalau saja-saja nak cerita, memanglah salah. Tak boleh. Ada ancaman itu termasuk dalam ancaman ini. Itu orang yang paling teruklah. Berdasarkan hadis ini, orang yang paling teruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ancaman ini kepada yang orang yang tak ada keperluan, saja-saja cerita, nak suka-suka. Itu tak boleh. Kalau ada keperluan berkait dengan keagamaan atau kemasyarakatan, itu boleh. Ada keperluan, ada maslahat. Maslahat tu terutamanya keagamaan macam di sini. Jadi yang tak boleh, yang ada ancaman ini kalau tak ada keperluan itu. Jadi saja-saja cerita ataupun cerita tentang bekas suami atau bekas isteri cerita kepada orang lain tentang hubungan kelamin itu tak boleh. Itu tak boleh. Ini satu perkara yang perlu disembunyikan. Tak boleh main-main nak suka-suka, tak boleh. Kecuali ada keperluan. Misalnya kita mengajar sekarang ni, kita kena cerita. Kena cerita. Ini masalah keagamaan juga. Sebab adakah berlaku begitu? Memang ada lah. Ada berlaku. Macam-macam lah sebabnya. Iaitu ada berlaku azal. Kalau azal tu dia keluarkan air mani di luar. Dia tidak keluarkan air mani di dalam supaya tidak lekat, supaya tidak mengandung, tidak hamil. Itu dipanggil azal. Iksal, satu lagi istilah iksal. Iksal ni tengah-tengah bersetubuh tu jadi lemah. Jadi lemah. Pasangan lelaki tu, suami tu.
jadi lemah, jadi tak keluar air. Tak keluar air mani, lalu berhenti. Dan keluar, begitulah dikeluarkan alatnya itu. Itu dipanggil iksal. Jadi dalam keadaan iksal ini, perlu mandi ke tidak? Kalau tak keluar air mani. Jawabnya yang muktamadnya, yang diputuskan di zaman Sayyidina Umar, boleh dikatakan walaupun nanti kita bincang nanti, walaupun sebenarnya masih ada lagi selepas itu pun khilaf. Masih ada lagi. Jadi orang yang tetap pakai itu, kita tak boleh kata apalah kat dia. Tapi umumnya, jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan tidak. Keluarkah atau tidak keluarkah, kena mandi. Itu nanti kita akan bincang kemudian. Jadi ini tak boleh kerana main-main. Terutamanya kalau pasangannya itu terganggulah perasaannya. Dan perkara ini boleh dibawa ke mahkamah. Boleh kerana memalukan mana-mana pihak tu. Boleh. Tapi ada yang tidak malu pun, suka-suka. Suami isteri pun ada depan tu. Dia cerita depan isteri dia kepada orang lain sambil suka-suka. Atau suami, itu orang panggil tidak mengikut adab lah. Tidak beradab. Biadab lah. Kalau macam tu, tidak mengikut adab Islam. Kalau macam tu tak ada timbul bawa mahkamah apalah, sebab sengih-sengih kedua-duanya. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku begitu. Itu bercanggah dengan akhlak Islam. Berdasarkan hadis inilah. Inilah hadisnya. Baik. Kita pergi lagi. Seterusnya. Abu Isa berkata hadis Aisyah ini adalah hadis hasan sahih. Okey. Ini sebenarnya terletak di kemudian ini. Saya letak di sini. Ini sebenarnya terletak kemudian. Baik, kalau kita tengok di sini. Qala Abu Isa, dia terletak selepas daripada 109. Sepatutnya terletak selepas daripada 108. Qala Abu Isa, hadithu Aisyah, hadithun hasanun sahih. Ini sepatutnya terletak selepas daripada 108. Ni hadis ni. Idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtasalna. Sepatutnya dia terletak di sini. Ni selepas wa fil bab ni. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Itu sepatutnya. Tetapi di dalam ni kebanyakan kitab Sunan Tirmizi ni terletak selepas daripada 109 ini. Sedangkan hadis ini tidak sahih ni. 109 ini. Macam mana nak kata sahihnya? Kecuali kalau kita kata hasan menurut istilah Imam Tirmizi. Kerana ada banyak saluran riwayat berhubung dengan perkara ini. Maka dalam istilah dia hasan. Dalam istilah dia itu hasan. Ini boleh dilihat dalam Ilal Tirmizi. Ilal Tirmizi yang kita sudah belajar dulu, di peringkat akhir itu ada bincang tentang hasan menurut istilah Imam Tirmizi. Tetapi nak kata sahih tak sesuai di sini. Kecualilah kalau kita kata sahih itu dengan sanad yang lain lah. Dengan sanad yang lain. Jadi yang lebih sesuainya ini terletak selepas daripada 108. Sebab itu saya letak di sini. Kalau tidak jadi bercelaru. Kalau kita tidak letak di sini, bercelaru tu. Bukan semua orang boleh faham. Dia jadi terkeliru. Baik, kita tengok. 990. Sini kalau boleh saya nak orang lain baca lah. Silakan, siapa nak baca? Assalamualaikum Maulana, saya baca. Waalaikumsalam. Ni siapa? Suwardi ya? Ya. Lama tak jumpa Suwardi. Sihat kau Suwardi? Tak apa sihat Maulana.
Oh, tak apa sihat lah. Begitulah kita ni ya. Balik motor patah tulang rusuk. Allah. Sekarang ni macam mana sekarang ni boleh? Boleh lah. Sebulan lebih dah. Oh, begitu. Oh. Alhamdulillah. Mujurlah. Sihat tak ada. Okey lah. InsyaAllah salah tak mana. Okey. Teruskan. Ia dihukum sahih oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Al-Khattan. Imam Bukhari pula berpendapat hadis ini berilat. Kerana itu ia tidak sahih. Al-Auza'i telah tersilap dalam meriwayatkannya. Sedangkan orang-orang lain meriwayatkannya daripada Abdul Rahman bin Al-Qasim secara mursal. Antara alasan orang-orang yang mengatakan hadis ini berilat ialah Abu Az-Zinad pernah bertanya Al-Qasim bin Muhammad, adakah engkau pernah mendengar sesuatu hadis dalam bab ini? Jawab beliau, tidak. Orang-orang yang mensahihkannya pula berkata, ada kemungkinan Al-Qasim telah terlupa. Kemudian setelah teringat, baru dia meriwayatkannya kepada anaknya, Abdul Rahman. Mungkin juga dia telah meriwayatkannya terlebih dahulu, kemudian terlupa. Jawapan yang diberikan ini bagaimanapun masih boleh dipertikaikan. Kata Hafiz Ibn Hajar, asas bagi hadis ini ada dalam riwayat Muslim. Lafaznya ialah Iza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal wuslu. Bermaksud apabila seseorang telah berada di antara 4 cabang wanita dan khitan telah menyentuhi khitan, maka wajiblah ia mandi. An-Nawawi pula berkata, hadis ini asalnya sahih, tetapi perubahan telah berlaku kepadanya. Ibnu As-Salah juga berpendapat demikian. Baiklah. Ini komentar ini sesuai dengan hadis satu dengan hadis ni. Ni. Cuba kita perhatikan yang kita baca tadi. Ni 108. Sesuai dengan ni. Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami daripada Al-Auza'i, daripada Abdul Rahman bin Al-Qasim. Duk cerita tentang riwayat Abdul Rahman bin Qasim daripada ayahnya Al-Qasim, daripada Aisyah. Ni duk cerita tentang sanad ini. Baik. Kita kena baca daripada sini. Boleh. Tadi Suwardi baca daripada sini. Okey, boleh insya-Allah mana. Silakan. Sesetengah ulama mempertikaikan kesahihan hadis ini kerana Al-Walid bin Muslim telah meriwayatkannya daripada Al-Auza'i secara an-anah. Walaupun Al-Walid seorang perawi thiqah, tetapi beliau diketahui banyak melakukan taswiyah. Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadisnya ini daripada Al-Auza'i secara am'anah. Namun syubhah tadlisnya itu hilang disebabkan Imam Ahmad. Namun syubhah tadlisnya itu hilang disebabkan Imam Ahmad. Ibnu Majah dan lain-lain meriwayatkan daripadanya dengan lafaz tadlis. Tahdis. Al-Auza'i gitu. Haddatsana Al-Auza'i. An-Nasa'i dan lain-lain pula meriwayatkan hadis ini daripada beliau dengan lafaz Sami'tul Auza'i yaqulu haddatsani Abdul Rahman ibnu Qasim. Selain itu, bukan beliau sahaja meriwayatkan hadis ini daripada Al-Auza'i, Abu Ya'la meriwayatkannya melalui saluran Isa bin Yunus. Ibnu Al-Jaru' di dalam Al-Muttaqa dan At-Tahawi di dalam Syarah Ma'ani Al-Asar meriwayatkannya melalui saluran Bishr bin Bakr. Ibnu Hibban meriwayatkannya melalui saluran Abdullah bin Kasir Ad-Dimaski. Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi pula meriwayatkannya melalui saluran Al-Walid bin Maziyad. Jadi itu ceritanya.
Uh, tadi kita di sini. Walau bagaimanapun, selain Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Ibnu Qattan dan ramai lagi yang lain mengatakan sahih. Kalau itu sebab dikatakan dhaifnya sebab Al-Walid tadi, sebab perawi ini, mana tadi? Sebab Al-Walid bin Muslim ni dia meriwayatkan secara an-anah, maka dalam riwayat ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain dia ada meriwayatkan hadis ini secara tahdits, dan itu menghilangkan syubhah inqita', terputusnya sanad ini. Di antaranya dengan Al-Auza'i itu hilang syubhah itu. Baik. Lepas tu ada beberapa sebab yang lain lagi. Orang yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Maknanya di sini kita dapat lihat kadang-kadang sesuatu hadis itu dalam penilaian ulama hadisnya berbeza keadaannya. Seperti di sini. Dihukum sahih oleh sekian ramai, tapi Imam Bukhari berpendapat hadis ini berillat. Mana walaupun zahirnya nampak sahih, sebenarnya ada illat. Bila ada illat itu, dia jadi tidak sahih lah. Sebab syarat hadis sahih ialah tak ada illat. Selain daripada riwayat itu diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, ia tidak berillat. Sedangkan di sini ada illatnya. Kerana itu ia tidak sahih. Sebab apa? Sebab mengikut Imam Bukhari, Al-Auza'i telah tersilap dalam meriwayatkannya di sini. Sedangkan orang-orang lain meriwayatkannya daripada Abdurrahman bin Al-Qasim secara mursal sahaja. Ini dia meriwayatkan mana secara marfu'. Sedangkan yang asalnya secara mursal diriwayatkan daripada Al-Qasim itu. Antara alasan orang-orang yang mengatakan hadis ini berillat ialah Abu Zinad pernah bertanya. Ni Abu Zinad ni perawi lain pula lah. Al-Qasim bin Muhammad, adakah engkau pernah mendengar sesuatu hadis dalam bab ini? Mana? Jawab beliau tidak. Dia Al-Qasim nak dengar. Al-Qasim bin Muhammad ni cucu Sayyidina Abu Bakar lah. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu. Al-Qasim ni tentu dia tak sempat dengan Nabi SAW. Nak dengar tu daripada Nabi. Maksudnya dengar daripada Aisyah lah. Sebab di sini dikatakan riwayat daripada Aisyah. Dia jawab tidak. Jadi maknanya daripada Aisyah pun dia tidak dengar. Orang yang sepatutnya dia dengar lah. Dia tidak dengar. Bila tidak dengar, di situ putus. Sedangkan dia kaitkan dengan Aisyah. Aisyah kata, bermakna itu mursal, di situ putus. Di situ. Sebab itu mereka kata ini dhaif. Baik, orang yang mensahihkan pula kata ada kemungkinan Qasim telah terlupa. Ni masalah ni dia dalam masalah usul hadis ni. Bagaimana kalau seseorang perawi itu dulu ketika dia ingat dia riwayatkan, orang dah terima lah. Lepas tu orang tanya pun dia terlupa. Dia kata dia tak ada riwayat pun. Padahal dia telah riwayat dulu. Jadi orang-orang yang bagus-bagus lah dah terima dah tu. Jadi riwayat orang macam ni boleh terima ke tidak? Jadi jawabnya, banyakkan ulama mengatakan boleh terima. Asalkan orang yang mendengar tu orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang tidak lupa, bukan pelupa. Memang dia ingat betul Al-Qasim meriwayatkan. Cuma Al-Qasim menafikan itu, kemudian dia tak ingat. Lepas tu dia tak ingat. Boleh berlaku begitu. Ataupun dia meriwayatkan kemudian. Mungkin juga dia telah meriwayatkannya terlebih dahulu, kemudian terlupa. Dia riwayat dahulu, lepas tu terlupa. Ataupun kemungkinan Al-Qasim telah terlupa, kemudian setelah teringat baru dia meriwayatkannya. Jadi yang dia riwayatkan kepada anak dia ni ketika dia ingat, itu boleh diterima. Tapi bagi orang yang kata ini dah bercelaru ni, tak jelas, jadi dia masih pertikaikan riwayat yang seperti ini. Walau bagaimanapun, orang-orang yang mengatakan hadis ini sahih, dia tengok kepada hadis-hadis yang lain, banyak lagi yang lain. Misalnya,
Hafiz Ibn Hajar kata asas bagi hadis ini ada dalam riwayat Muslim. Lafaznya lebih kurang begini. Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Jadi maknanya ini secara mutlak. Tak kira keluar air mani ke atau tidak keluar, tetap kena mandi. Jelas berdasarkan hadis ini. Sebab itu Imam Nawawi, Ibnu Salah mengatakan hadis ini asalnya sahih. Cuma kalau ada dipertikaikan hanya sanad ini. Sanad ini pun ramai juga yang mengatakan sahih. Berdasarkan tadilah perbincangan tadi. Tapi orang-orang yang cermat macam Imam Bukhari dah tak mahu terima dah kalau macam ni. Dia kata ada ilat. Jadi tidak sahih. Memanglah Imam Bukhari dalam penilaian hadis dia ketat sikit nak banding dengan orang lain. Orang lain kata sahih, dia rampok lagi benda-benda yang aib tu yang menyebabkan sesuatu hadis jadi tidak sahih. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Assalamualaikum Maulana. Nak tanya sikit boleh Maulana? Ya, boleh. Silakan. Ni hadis ni lah. Mana? Ya. Saya buka sekejap. Yang atas tu, Imam Bukhari pula berpendapat hadis ini berilat. Kerana ia tidak itu ia tidak sahih. Kerana hadis ni dibawa oleh Tirmizi. Tirmizi ni adalah murid kepada Imam Bukhari, Maulana. Betul. Tapi maknanya sekarang ni Imam Bukhari menilai hadis-hadis yang dibawa oleh Tirmizi ke Imam Bukhari dulu yang menilai hadis ni? Imam Bukhari dulu, dan Imam Bukhari dengan Tirmizi ni dia sezaman. Banyak daripada pendapat Imam Bukhari itu dikemukakan oleh Imam Tirmizi sendiri. Ini penilaian Imam Tirmizi. Cuba tengok dalam teks asal. Yang dipertikaikan, Walid bin Muslim ni meriwayatkan daripada Al-Auza'i secara anak-anak, satu di sini. Yang keduanya, Abdul Rahman bin Qasim meriwayatkan daripada ayah dia daripada Aisyah. Sedangkan Abu Zinad bertanya Al-Qasim, adakah dia dengar hadis ni? Dia kata dia tak ada dengar. Maknanya nak kata dia dengar daripada Rasulullah sendiri, tentu tidak, dia tak sempat pun. Kalau dia sempat pun dengan makcik dia lah. Ini makcik dia Aisyah ni. Adik-beradik kepada Muhammad bin Abu Bakar. Aisyah binti Abi Bakar. Jadi ni makcik dia, mak saudara dia. Kalau dia dengar pun daripada mak saudara dia. Bila dia kata dia tidak dengar apa-apa, mana daripada makcik dia lah. Yang maknanya yang asalnya Qasim ni meriwayatkan secara mursal. Mana tanpa menyebutkan Aisyah ni. Sebab dia kata dia tak ada riwayatkan apa-apa. Itu sebab ulama-ulama setengah-setengah tu pertikaikan. Jadi jawabnya, Al-Walid bin Muslim ni walaupun di sini dia meriwayatkan dengan secara an-anah di sini, tapi di dalam riwayat ramai lagi orang lain tidak, dia ada tasrih bitahdith. Maka dia ni perawi tak ada masalah, cumanya dia tu perawi yang melakukan tadlis. Jadi bila diriwayatkan dengan di situlah timbul masalah. Tapi kalau ada saluran riwayat yang lain yang menyebutkan dia meriwayatkan secara tahdits, selesai masalah. Jadi kita tak boleh kata kemungkinan lemah tu di sini ada, terletak di sini tak ada, selesai dah. Cuma kalau kita tengok dalam saluran riwayat Imam Tirmizi ni, memanglah riwayat secara an-anah. Tapi kalau tengok di lain, bukan begitu. Beberapa tempat seperti dalam nota tadi, kita dah bagi dah, dia meriwayatkan secara tahdits daripada Al-Auza'i. Dan Imam Tirmizi pun kata hadis ini hasan. Mana ada saluran yang tarafnya hasan, ada saluran yang tarafnya sahih. Bagi Imam Tirmizi yang ni sendiri ni pun sudah sahih dah. Sebabnya penilaian Imam Tirmizi tidak seketat Imam Bukhari dari segi nak mentashihkan hadis itu. Hadis yang bagi Imam Bukhari kadang-kadang dhaif, bagi Imam Tirmizi itu sudah sahih dah. Ini masalah penilaian jelah berbeza. Tapi bukan Imam Tirmizi seorang saja yang kata sahih, ramai lagi orang lain. Seperti yang kita baca tadi kan. Gitulah ceritanya. Yang lain-lain tu kita dah baca dah. Seterusnya kita tengok
109 pula. 109 pula. Daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bersabda, apabila khitan melepasi khitan, wajiblah mandi. Maknanya secara umum begitu, secara mutlak begitu. Tanpa menyebutkan kalau keluar air mani. Kalau tak keluar, tidak wajib mandi. Kalaulah hukumnya begitu, sepatutnya Nabi jelaskan di sini. Ini Nabi kata secara umum begitu, menunjukkan sama ada keluar ke air mani atau tidak keluar, tetap wajib mandi. Itulah yang Aisyah faham. Aisyah faham begitu. Dan yang Aisyah sendiri lakukan berdasarkan hadis 108 sebelum ni, memang begitu. Keluar ke tidak keluar ke, tak kira. Jadi maknanya persetubuhan itu boleh juga berlaku tanpa keluar air mani. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Kenapa tidak sampai ke penghujungnya keluar air mani, kita kata. Itu masalah masing-masing lah. Kita tak tahulah cerita apa. Kerana nak cepat ke, ada sesuatu kerja ke, ada sibuk ke, yang perlu apa nama ni, Nabi SAW keluar menyelesaikan masalah ke, kita tak tahulah apa ceritanya, sebab tidak disebut sebabnya, ataupun kerana kelemahan ke, kelesuan ke, itu kita tidak tahu apa sebab. Baik. Ni Hannad meriwayatkan kepada kami, katanya Waqi' meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan, daripada Ali bin Zaid, daripada Sa'id bin Al-Musayyab, daripada Aisyah. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila khitan melampaui khitan, maka wajiblah mandi. Yang ni mandi junub tu. Jadi kita tengok sini 994. Ini hadis yang ke-109. 994. Baik. Ali bin Zaid bin Jud'an At-Taimi Al-Basri. Boleh sesiapa baca, silakan. Ini tentang perawi kita ni, perawi 109. Di dalam sanadnya ada Ali bin Zaid. Ali bin Zaid bin Jud'an At-Taimi Al-Basri. Bagi orang-orang yang sudah biasa dengan perawi-perawi ini dengan nama tu, dia sudah tahu dah. Kalau Ali bin Zaid ni ramai lagi. Ali bin Zaid bin Jud'an dah tahu dah. Baik. Siapa nak baca ni? Silakan. Dah dapat ke tidak nota ni? Waalaikumsalam. Dapat dah nota ni ke tidak? Belum Dapat. Okey. Siapa nak baca ni? Silakan. Saya baca mana? Siapa ni? Fuad. Syekh Ahmad Fuad. Silakan. Ali bin Zaid bin Jud'an At-Taimi Al-Basri. Asalnya orang Hijaz. Dia seorang perawi dhaif. Dia meriwayatkan hadis daripada Sa'id bin Al-Musayyab, Qatadah, kedua-dua Sufyan, kedua-dua Hammad, dan ramai lagi orang telah meriwayatkan hadis daripadanya. Sekejap. Kedua-dua Sufyan itu maksudnya Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Kedua-dua Hammad maksudnya Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid. Teruskan. Ahmad, Abu Zur'ah dan lain-lain mengatakan dia tidak kuat, yakni dhaif. Ibnu Khuzaimah berkata tentangnya, teruk ingatannya. Syu'bah berkata, Ali bin Zaid meriwayatkan kepada kami sebelum bercelaru ingatannya. Ya'qub bin Syaibah berkata, dia perawi thiqah. At-Tirmidzi pula berkata, dia perawi saduq. Cuma kadang-kadang dia memarfu'kan sesuatu yang diriwayatkan oleh orang lain secara mauquf. Jadi perawi ini berbeza-beza pendapat ulama tentangnya. Tapi kebanyakan mereka mengatakan dhaif lah. Jadi orang yang kata dia ni mentakdilkannya pun, takdilnya itu tidaklah tinggi. Macam Imam Tirmidzi kata, dia perawi saduq. Saduq ni lafaz takdil yang tidak tinggi. Paling-paling baik pun ia adalah perawi hasan. Perawi hasan. Baik. Daripada Sa'id bin Musayyab, ni. Apabila khitan melampaui khitan 995. Boleh Ahmad Fuad teruskan lagi? Ya, boleh insya-Allah. Kau batuk tu. Kita cuba insya-Allah. Boleh. 995.
Terdapat beberapa perkataan telah digunakan di dalam hadis-hadis untuk menyatakan perkara yang sama. Antaranya jawaza, yakni melampaui, seperti di dalam hadis ini. Iltaqa. Ya. Iltaqa yakni bertemu, seperti di dalam hadis sebelum ini. Hadha yakni berhadapan. Laqa yakni bertemu. Lamasa yakni bersentuhan. Dan alzaqa yakni mengenai. Makna zahir dan makna asal bagi semua perkataan ini tidaklah dimaksudkan. Semua perkataan itu telah digunakan dalam hadis-hadis secara majaz dan kinayah, yakni bahasa kiasan semata-mata. Tidaklah dengan semata-mata zakar mengenai kelentit, yakni bahagian yang dikhitan pada kemaluan perempuan, berhadapan dengannya, bertemu dengannya, bersentuhan atau melampauinya tanpa masuknya zakar ke dalam faraj perempuan akan mewajibkan mandi junub kepada kedua-dua lelaki dan perempuan dengan ijma' para ulama'. Ini kerana tempat khitan, yakni kelentik pada kemaluan wanita itu letaknya di atas lagi daripada saluran kencingnya. Lubang tempat berlakunya persetubuhan di antara lelaki dan wanita pula terletak di bawah lagi daripada saluran kencingnya. Kewajipan mandi junub baru ada setelah kadar kepala zakar dimasukkan ke dalam saluran faraj yang mengeluarkan anak ketika bersalin. Sama ada zakar dalam keadaan bersarung seperti kondom dan sebagainya ataupun tidak. Hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikemukakan di atas tadi paling jelas dalam menyatakan maksud sebenar hadis. Jadi banyak riwayat ini macam-macam. Idzal taqa al-khitanul khitana, idza jawazal khitanul khitana, idza hadal khitanul khitana, idza laqal khitanul khitana, idza lamasa, idza alzaqa. Jadi banyak lafaz-lafaz digunakan ini. Tapi semua lafaz-lafaz ini kan sebenarnya tidak dimaksudkan. Sebab kalau semata-mata berhadapan, semata-mata bertemu, semata-mata bersentuh, belum lagi mewajibkan mandi junub. Ia mewajibkan mandi junubnya apabila kemaluan lelaki itu masuk ke dalam kemaluan perempuan. Itu barulah wajib. Sama ada keluar air mani ke atau tidak keluar. Jadi kalau sekadar bertemu, berhadapan, bersentuh itu ijma' ulama. Bukan ada khilaf, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Jadi semua mengatakan kalau masuk kemaluan lelaki itu dalam saluran wanita tu yang ketika melahirkan anak itu barulah wajib. Jadi kadar mana masuk tu? Kadar kepala zakar. Sebab mungkin ada orang yang tak ada kepala zakar. Jadi kalau tak ada kepala zakar, macam mana? Jadi kira kadar tu lah kadar tu. Kalau ada kepala zakar, kepala zakar tu dah masuk ke dalam. Baru dikira. Baru ada hukum ni. Kalau tidak, tak ada. Jadi kalau sebelum masuk tu, sudah keluar air mani, sebab keluar air mani lah kena wajib mandi. Bukan kerana bersetubuh. Jadi kalau keluar air mani ni, mimpi pun keluar air mani, memang kena mandi. Sebab keluar air mani. Tapi semata-mata berhadapan, bertemu, bersentuh, itu belum mewajibkan mandi. Baru ada setelah kadar. Sebab itu disebut setelah kepala zakar. Bukan begitu. Kadar kepala zakar. Sebab boleh jadi kemaluan seseorang itu tak ada kepalanya. Kenapa? Boleh jadi terputus ke, kena apa-apa, kita tak tahulah. Ataupun asalnya memang daripada asal lagi, daripada lahir lagi, dalam keadaan tidak sempurna begitu, boleh jadi. Jadi masuk tu sama ada dalam keadaan bersarung. Seperti orang pakai kondom dan sebagainya. Tak kira. Tak kira. Asalkan kadar tadi masuk, wajib mandi. Jadi hadis yang di atas kita dah bertemu dah,
Itulah yang paling jelas. Apabila khitan, melepasi khitan. Ini hadis ini yang kita sudah bertemu dah dulu. Ini riwayat Ibnu Majah. Idzal taqal khitanan wa tawarat al-hashafah faqad wajabal ghuslu. Apabila telah bertemu dua khitan dan hashafah, yakni kepala zakar telah menghilang. Menghilang, yakni masuk ke dalam faraj. Sebab itu ulama mengatakan kadar kepala zakar tu, maka wajiblah mandi. Ini yang paling tegas. Dan inilah yang dipakai oleh ulama. Adapun yang lain-lain itu bahasa kinayah. Sebab Nabi SAW tidak berapa suka nak guna terang-terang, bahasa-bahasa terang dalam perkara-perkara seperti ini. Seperti Allah SWT juga di dalam Al-Quran dia tak sebut. Dia sebut aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh-sentuhan dengan isteri-isteri kamu. Maksudnya bersetubuh. Dia guna begitu. Maka wajiblah mandi junub. Sekejap. Abu Aisyah berkata, hadis ini telah diriwayatkan daripada Aisyah, daripada Nabi SAW melalui banyak saluran dan diriwayat, iaitu hadis apabila khitan melampaui khitan, maka wajiblah mandi. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Aisyah. Juga dari kalangan fuqaha, tabi'in, dari kalangan fuqaha, tabi'in dan orang-orang setelah mereka seperti Sufyan al-Thawri, al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berkata apabila dua khitan telah bertemu, maksudnya dengan makna tadi, maka wajiblah mandi. 996. Jadi kalau boleh orang lain pula lah baca. Siapa nak baca? Silakan. 996 ni. Silakan, siapa nak baca? Saya Maulana. 996. Ya. Siapa ni? Saya Maulana, boleh? Siapa? Fiza. Fiza. Ya, Fiza daripada mana ni? Okay. Ya. Fiza. Dari Sabah. Oh, dari Sabah. Dari Ya. Sabah. Ya, silakan. Kenapa? 996. Ya. Kata An-Nawawi, ketahuilah bahawa sekalian umat telah bersepakat sekarang tentang wajibnya mandi dengan sebab bersetubuh. Walaupun air mani tidak terkeluar. Dahulu sekumpulan sahabat berpendapat tidak wajib mandi melainkan apabila terkeluar air mani. Kemudian sebahagian daripada mereka meninggalkan pendapat itu dan berlakulah ijma'. Ibnu Al-Arabi berkata, para sahabat dan orang-orang selepas mereka bersepakat tentang wajib mandi. Walaupun tidak terkeluar air mani. Hanya Daud Az-Zahiri sahaja berbeza pendapat dalam masalah ini. Khilafnya tidak ambil kira. Hafiz Ibnu Hajar. Sekejap Fiza. Jadi ini nukilan daripada Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi kata khilafnya tidak diambil kira. La yu'tabar, tidak diambil kira. Kata Ibnu Al-Arabi, dia petik daripada Ibnu Al-Arabi. Dan dia dah sebut sini berlaku ijma'. Telah berlaku ijma' selepas itu di kalangan sahabat. Tetapi pendapat Imam Nawawi itu dibantah oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sila baca, teruskan Hafizah. Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari
yang menulis penafian khilaf oleh Ibnul Arabi itu dibantah kerana khilaf tentang masalah itu masyhur di kalangan sahabat. Memang sabit sekumpulan mereka tetap berpendapat tidak wajib mandi. Ibnu Al-Qasyar mendakwa bahawa di zaman tabi'in khilaf tentang masalah itu sudah tiada lagi. Sekumpulan sahabat tetap berpendapat begitu. Beliau menyebut tertinggal. Dakwaan Ibnu Qasyar. Dakwaan. Tadi tertinggal lah. Jadi terlangkau. Dakwaan Ibnu Qasyar juga terbantah. Dakwaan Ibnu Qasyar juga terbantah kerana Al-Khattabi berkata, memang ada sekumpulan sahabat tetap berpendapat sebegitu. Beliau menyebut sebahagian daripada nama mereka. Beliau juga berkata, di kalangan tabi'in juga ada yang berpendapat begitu. Antaranya Al-Amash, Qadiyat menyokong pandangan Al-Amash. Qadiyat menyokong pandangan Al-Khattabi itu, tetapi beliau berkata, selepas zaman sahabat tidak ada orang yang berpendapat begitu. Lain Al-Amash. Namun pendapat Al-Qadiyat itu juga terbantah kerana Abu Salamah bin Abdurrahman juga terbukti berpendapat begitu berdasarkan riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Daud. Hisham bin Urwah juga terbukti berpendapat begitu berdasarkan riwayat sahih dalam Musnaf Abdul Razak. Asy-Syafi'i di dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadis berkata, hadis Al-Ma min ba' sabit sahih, tapi ia telah mansukh. Sebahagian daripada penduduk Hijaz bagaimanapun menyalahi kita. Mereka berpendapat tidaklah wajib mandi kalau air mani tidak terkeluar apabila bersetubuh. Dari situ diketahui bahawa khilaf para ulama dalam masa ini masih masyhur di kalangan tabi'in dan orang-orang selepas mereka juga. Tetapi pendapat jumhur ulama mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Itulah yang betul. Demikian tulis Hafiz Ibnu Hajar. Memang benar pendapat itulah yang tepat dan betul dalam masalah ini. Adapun hadis al-ma' min dan lain lain hadis. Seumpamanya. Sambung. Ya. Seumpamanya, maka semuanya telah mansukh. Keterangan tentang mansukhnya akan datang dalam bab seterusnya. Antara pengajaran dan pedoman. Setakat itu dulu. Baik. Ini perbahasan tentang adakah ijma' bila bersetubuh ni sama ada keluar air mani atau tidak keluar air mani, ijma' wajib mandi. Imam Nawawi mendakwa ijma'. Ibnul Arabi juga berpendapat ini macam ijma' lah. Kalau ada pun pendapat seorang dua itu tidak diambil kira. Tapi Hafiz Ibn Hajar tak setuju. Hafiz Ibn Hajar kata sampai ke zaman kemudian masih ada lagi orang yang berpendapat begitu dan mengatakan ia tidak mansukh. Maknanya masih sebab itu istilah ijma' ni kadang-kadang perlu diteliti lagi, kena tengok banyak pihak. Betul-betulkah sesuatu yang dikatakan itu ijma' atau belum lagi ijma'? Contohnya dalam masalah ni, Hafiz Ibn Hajar bantah, tak setuju. Orang yang kata ijma' tu di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Bahkan dia kata selepas itu masih lagi ada khilaf. Walaupun memanglah kita terima pendapat yang mengatakan yang tidak perlu mandi itu, kalau keluar air mani baru perlu mandi, itulah pendapat jumhur ulama dan itulah pendapat yang lebih tepat. Walaupun kita mengatakan begitu. Tapi kita nak menafikan khilaf, tak boleh. Mengikut Hafiz Ibn Hajar. Khilaf tu tetap ada. Di kalangan ulama.
Tidak kata ini tak termasuk dalam perkara yang diijma'kan mengikut Hafiz Ibn Hajar. Ia masih masyhur di kalangan tabi'in dan orang-orang selepas mereka, tabi'in, mana masih lagi masyhur. Walaupun dia kata pendapat jumhur ulama yang mewajibkan mandi, yakni walaupun tidak terkeluar air mani, itulah yang betul. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Sebab itu Hafiz Ibn Hajar banyak perkara dia lebih cermat lah. Lebih cermat. Sebab itu dia masyhur, dia terkenal sangat. Gitulah. Seterusnya masalah saya rasa saya macam masukkan dah, rupanya tak masuk lagi di sini. Jadi tentang hadis 109 ini, 109 kalau kita letakkan tadi kata-kata Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Tak tepat. Kalau kita letak di bawah ni, selepas hadis 109. Dan hadis komentar Imam Tirmizi itu memang berbicara tentang hadis 108. Sebab itu saya letakkan di sana, itu lebih tepat. Kalau yang ni kita nak kata sahih, tak boleh. Nak kata hasan pun tak boleh. Buktinya mari kita tengok. Mari kita tengok. Lepas tu baru dia kata hadis Aisyah, sebab ini pun 109 pun hadis Aisyah juga. Hadis Aisyah, hadis hasan sahih. Tapi ini di sini setakat itu saja yang dia bincang. Okey. Kita tengok dalam satu lagi kitab. Di sini berhubung dengan masalah 109 ini, ada beberapa masalah lah, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Yang pertama tentang darjatnya, kedudukan hadis itu. Hadis Aisyah ini sahih. Kata Abu Isa, hadis Aisyah adalah hadis hasan sahih. Ini kalau kita mengambil kira dalam kebanyakan kitab, kata-kata Tirmizi ini terletak selepas daripada hadis 109. Fa'in qulta, kata dia, kalau engkau kata, bagaimana hadis ini boleh sahih? Sedangkan dalam sanad dia ada Ali bin Zaid dan dia adalah perawi dhaif. Ali bin Zaid bin Jud'an tadi. Qultu, saya jawab, sebab dikatakan sahih kerana bukan Ali bin Zaid bersendirian dalam meriwayatkannya. Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya mengemukakan hadis ini daripada Waqi', daripada Abdullah bin Abi Ziyad, daripada Atha, daripadanya. Imam Tahawi dalam Ma'anil Athar meriwayatkan daripada Urwah, daripadanya, yakni daripada Aisyah. Di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Tetapi perawi daripadanya ialah Ibnu Wahab, maka ia jadi sahih berdasarkan yang meriwayatkan daripada Ibnu Lahiyah itu ialah Ibnu Wahab. Kalau riwayat orang lain, tidak sahih. Kerana dia tidak bersendirian di situ. Kerana itu dikatakan sahih. Ini kalau kita letak ini di sini. Kalau kita letak komentar Imam Tirmizi ini di bawah 108, selesai masalah. Sebab di situ Imam Tirmizi buat komentar itu terhadap hadis 108, bukan hadis 109. Jadi hukumnya yang kata sahih, hadis Aisyah ni hadis Aisyah. Yang 108 itu bukan 109 ini. Sebab kalau 109 ini macam mana? Ia tidak hasan, tidak sahih. Tidak sahih. Sebab perawi dia Ali bin Zaid. Dan ia adalah perawi dhaif. Itu ceritanya. Sebab itu saya letakkan di sana. Tak sesuai. Ini komentar Imam Tirmizi ini diletakkan di bawah 109. Hadis Aisyah juga. Dan hadis Aisyah ini nak dikatakan hasan sahih. Baik, kalau kita kata ini seperti kata pengarang ni, dia ada banyak salah. Orang tak kira yang lain tu, kira yang ni. Yang lain itu di tempat masing-masing lah.
Ada tempat masing-masing lah. Yang ni kita nak kata hasan, kan nak kata sahih itu tidak diterima lah oleh ulama. Sebab apa? Sebab ada tadilah Ali bin Zaid bin Jud'an itu. Lepas tu baru ada yang tadi komentar tadi tu. Ini berdasarkan kitab ini. Okey. Seterusnya kesimpulan hadis, kesimpulan pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Ya, kalau boleh ini orang lain pula baca. Siapa nak baca? Silakan. Ini kesimpulan daripada kedua-dua hadis itu. Hadis 108 dan juga 109. Kita bila baca sesuatu hadis sepatutnya dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dia apa pengajarannya, apa panduan, pedoman. Kalau ada hukum hakam di dalamnya, apa hukum hakam di dalamnya. Sepatutnya kita dapat buat kesimpulan lah. Barulah nampak jelas untuk panduan kita, untuk pedoman kita. Silakan, siapa nak baca? Saya baca Maulana. Soleh, sihat Soleh. Alhamdulillah, sihat Maulana. Silakan. Okey. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang dapat diambil daripada hadis ke-108 dan 109 di atas ialah: pertama, ia menyatakan kewajiban mandi junub kerana persetubuhan walaupun tidak terkeluar air mani. Yang kedua, keharusan menceritakan perkara-perkara yang zahirnya menampakkan kelucahan jika diperlukan atau dalam keadaan ada maslahatnya. Yang ketiga, keelokan menjawab soalan orang yang bertanya dengan mengemukakan dalil dan hujahnya lantaran ia lebih meyakinkan. Yang keempat, perbuatan mandi Nabi SAW setelah persetubuhan dengannya difahami sebagai wajib oleh Aisyah. Tanpanya jawapan kepada soalan orang yang bertanya tidak akan kesampaian. Jadi sekejap. Aisyah anggap ini wajib. Perbuatan dia mandi bersama Nabi itu setelah persetubuhan itu wajib. Maksudnya kes yang ditanya ialah dalam keadaan tak keluar air mani. Kira-kiranya apa yang dilakukan oleh Aisyah dengan Nabi itu maknanya tanpa keluar air mani lah. Begitu. Maknanya bagi dia, dia faham wajib. Kalau Aisyah tidak faham wajib, tak ada mana orang tanya atau orang nak tanya ni tentang wajib ke atau tidak. Jadi bila Aisyah buat dalil perbuatan dia dengan Nabi itu melakukan begitu, dia faham sebagai wajib lah. Kalau sebagai tidak wajib, tak ada mana. Dia kemukakan cerita itu. Teruskan yang kelima. Yang kelima, dan yang kelima, ada ketikanya air mani tidak terkeluar semasa persetubuhan kerana sesuatu sebab. Sama ada keluar air mani ataupun tidak, mandi tetap wajib ke atas kedua-dua orang yang bersetubuh. Habis itu. Jadi sekadar itulah dulu untuk kali ini untuk kali ini. Ya. Untuk makluman sahabat-sahabat semua, peserta semua, saya ni kira-kiranya berdasarkan persetujuan di antara saya dengan pihak teratak hadis lah. Kira-kiranya sampai ke hujung bulan ini saja akan bersama. Lepas tu saya tak ada lagi lah kira-kiranya terlibat dalam mengajar semua ni lah. Semua ni saya dah jelaskan kepada pihak teratak hadis sebab-sebabnya. Banyaklah antara sebabnya. Yang paling utama ialah kerja saya lah. Saya nak siapkan kerja saya. Mungkin selepas itu, tak tahulah berapa tahun. Kita boleh bersama pula insya-Allah kalau panjang umur, sihat lagi. Ya. Tapi sementara itu, saya minta sangatlah dengan pihak teratak hadis. Dan juga saya minta maaf lah dengan sahabat-sahabat peserta sekalian kerana keputusan saya itu. Dan saya rasa itu yang terlebih baik lah dipilih oleh saya.
Sebab saya rasa banyak perkara saya tak sempat buat kalau terus begini. Dan saya telah tengok dah setakat mana yang boleh buat jika saya tu mengajar banyak macam ni. Iaitu macam nota ni sikit sebanyak saya boleh buat. Gitu je lah. Tapi banyak lagi yang saya paling sedihnya ialah banyak lagi kerja saya yang telah saya buat lama dah. Semasa saya belajar lagi setengah-setengah tu. Sampai hari ni saya tak dapat siapkan. Sebab saya terpaksa berkisah di sekitar yang mengajar ni saja. Sebab saya tulis juga. Setengah-setengah orang tu mengajar ni dia tak tulis. Itu jadi tak jadi masalah. Kalau saya ni bukan seorang penulis, saya pun rasa tak nak tinggal. Saya nak teruslah. Teruslah. Sampai matilah mengajar ni. Memang saya minat mengajar ni. Tetapi oleh kerana ada lagi satu tanggungjawab lain, saya terpaksa lah. Jadi saya harap sahabat-sahabat kita semua, peserta-peserta semua dapat terimalah keadaan itu. Kalau tidak, jadi saya sedih sangat lah. Sebab saya dah tengok dah cara sambil mengajar tu, saya tak sempat buat. Jadi bagaimana saya dapat menyiapkan semua tu, saya rasa ini belum dicuba lagi. InsyaAllah saya akan cubalah buat jadual lain lah. Jadual lain untuk menyiapkan semua itu. Kalau tidak, saya rasa yalah, kita kena fikir juga masalah umur kita. Akhir-akhir ni pula, ini kebetulan saja sebenarnya keputusan saya ni lama dah saya nak buat begitu, tak sampai masa. Jadi saya fikir sekarang ni dah sampai masa lah. Dah sampai masa. Saya tumpu ke situ. Sebab bagi saya, ya, hidup kita ni bukan sekadar untuk orang-orang di hadapan kita ni sahaja. Ya, banyak lagi untuk orang-orang yang tak ada lagi mungkin. Tidak di hadapan kita, untuk generasi akan datang. Dan itu yang lebih sesuainya tulisan lah. Banyak. Ada yang setengah-setengah tu 90% dah nak siap. Tapi saya tak sempat. Tak ada masa juga nak siapkan. Ada yang 80%, ada yang 50%, macam-macam lah. Jadi saya rasa begitulah secara ringkasnya sebab utama saya nak berhenti tu. Tapi kira-kiranya, tapi belum lagi ada keputusan yang jelas. Pihak Teratak Hadis minta saya kalau boleh cadangkan lah pengganti saya ni. Sekadar nak buat nota itu, saya kata kepada pihak Teratak Hadis, 2 nota saya sanggup. Mana nota saya akan terus ada lah. Cuma orang lain yang mengajar. Dan yang dicadangkan anak saya sendirilah. Boleh juga sahabat-sahabat kita, peserta-peserta semua berkenalan dengan anak saya pula. Walaupun nota tu nota saya, setakat 2. Lebih saya tak mahu. Sebab saya nak tumpu kepada benda-benda lain lah. Benda-benda lain. Jadi, dua, iaitu 99 usul dirayah itu akan bersambung. Dan Sahih Bukhari yang kemarin tu, yang semalam, iaitu Kitabul Ilm. Itu insya-Allah saya akan sambung notanya. Cuma yang mengajarnya orang lain, anak saya. Anak saya tu ada 2 orang, yang mana nak ambil, yang mana itu belum pasti. Nanti akan diberitahulah. Saya harap dapat terobatlah juga sedikit sebanyak peserta-peserta tidak rasa kehilangan. Bukan makna saya nak hilang daripada radar terus, tidak. Saya tetap ada dalam radar lagi. Cumanya secara langsung nak terlibat macam sekarang ni, saya rasa dah tak kena lah untuk saya. Dan mungkin bahagian-bahagian lain tu akan diisikan dengan orang lain pula lah, anak-anak buah saya. Itu akan diberitahu kemudian jadualnya. Jadi sebagai contoh lah, mungkin panjang, saya cuba nak ringkas. Sebagai contoh banyak yang saya buat macam-macam. Kalau kalau usul tafsir yang saya telah mengajar dulu dah selesai dah, tulis pun selesai, sudah 90%. Jadi 10% saja lagi tinggal.
saya tak dapat siapkan. Saya tak dapat siapkan. Contohnya ya. Ini ni saya buat masa saya belajar lagi. Berapa puluh tahun lah. Bayangkanlah. Berapa puluh tahun. Sampai hari ini tak siap lagi. Kamus bahasa Urdu. Ini kamus bahasa Urdu Melayu. Sampai hari ini tak siap lagi. Bayangkanlah. Itu yang saya sedih tu. Yang saya sedih. Banyak lagi yang lain pun begitu. Saya tak dapat siapkan. Jadi dengan harapan, dengan maksud itulah, saya kira saya nak berhenti ni. Mungkinlah kalau ada keperluan, ada keadaan-keadaan yang mendesak, saya akan masuklah sekali-sekala tu beberapa bulan sekali. Kalau perlulah. Kalau tidak pun, tidaklah. Itulah yang saya kata tadi, bukan saya terus hilang daripada radar. Kalau selagi ada hayat ni, insya-Allah lah kita akan berkhidmat. Tapi saya fikir tadilah, masalah penulisan tadi. Jadi gitulah, sekadar maklumat, takut kejut sangat kan. Jadi sekali lagi kita ada untuk bulan ini, kira-kiranya minggu ketiga nanti. Lepas tu tak adalah, akan ada jadual baru. Mudah-mudahan saya harapkan sahabat-sahabat semua dapat teruskanlah dengan telatak hadis ini, satu wadah yang saya rasa paling sesuai lah sekarang ni. Paling sesuai, duduk di mana-mana pun boleh ikut kan. Jadi rasanya sampai dah masa generasi barulah, pelapis baru pula keluar mengambil tempat ini. Dan ini adalah satu wadah yang sangat baik, sebab pengisiannya banyak tu. Kalau nak diikut lah, kalau nak diikut. Begitulah secara ringkas saya dapat sebutkan. Dan kita akan bertemu lagi, belum habis lagi hari ini. Sekali lagi lah, kira-kira minggu ketiga nanti. Lepas tu kira jadual barulah. Wallahu a'lam. Sebagaimana biasa kita rehat sekejap. Lepas ni kita masuk bahagian yang kedua pula ya. Sahih Bukhari yang kedua. Wallahu a'lam. Mahana nak tanya. Ya. Yang Malala nak tulis tu termasuk ke yang tafsir Quran dengan Quran tu ke? Betul. Semua saya akan tulis, insya-Allah. Sebab tafsir Quran dengan Quran baru masuk surah Al-Imran kan? Betul. Itulah yang saya sebut tadi, macam-macam. Ada berapa peratus banyak. Yang itu pun saya akan tulis. Bahkan yang orang tak tahu banyak lagi. Yang saya telah tulis, itu pun saya akan buat. Dan itu sebab saya rasa terpaksa kena berhenti. Kalau tidak, mungkinlah saya tidak dapat siapkan. Saya dah tengok dah. Yang lepas tu tak dapat. Saya tak dapat buat semua. Hanya berkisar di sekitar nota-nota yang saya nak mengajar saja. Itu saja yang dapat buat. Tapi dengan langkah ni, mudah-mudahan saya dapat buatlah. Mudah-mudahan. Doakanlah supaya berjaya. Dan ini saya fikir lebih baiklah untuk lebih ramai, untuk lebih jauh. Untuk generasi akan datang, insya-Allah. Ya. Kitab magazi pun termasuk jugalah. Termasuk. Saya akan tulis terus. Adalah jadual-jadual saya tu akan adalah sendiri. Ya. Ada lagi nak persoalan? Tak ada. Gitulah lebih kurangnya.